Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, hari ini kita akan memulakan kelas akidah kita yang pertama. Dan kelas ini nama bagi subjek akidah kita ialah Aqidatun Najin. Yang asalnya kita akan menggunakan kitab Aqidatun Najin karangan Syekh Zainul Abidin Al-Fatani. Walau bagaimanapun, untuk kelas kita pada tahun ini kita akan menggunakan Matan Ummul Barahin. Matan ialah teks, sebuah teks akidah yang berjudul Ummul Barahin. Untuk subjek Aqidatun Najin ni, sebenarnya kitab Aqidatun Najin ni merupakan sebuah terjemahan dan syarahan atau ulasan bagi Matan Ummul Barahin yang berasal daripada bahasa Arab. Jadi Syekh Zainal Abidin telah menterjemah dan mengulas atau mensyarahkan Matan Ummul Barahin dan diberi nama Aqidatun Najin. Walau bagaimanapun, kita di sekolah tahun ini saya tidak bercadang untuk kita menggunakan Matan Aqidatun Najin kerana ia agak panjang dan memandangkan kita mula kelas kita ni sudah bulan ketiga kan. Jadi kita gunakan teks asas akidah, iaitu Matan Ummul Barahin. Jadi sebelum kita masuk kepada teks tersebut dan sebelum kita masuk kepada pengenalan mengenai siapakah pengarang teks Ummul Barahin, saya akan menjelaskan kepada kamu apakah secara umumnya apakah itu ilmu akidah. Jadi setiap disiplin ilmu yang kita pelajari, tidak kira sama ada ilmu itu, kalau dalam pembahagian sekolah kita ada ilmu ataupun bahagian ilmu yang disebut sebagai akademik kan, iaitu ilmu-ilmu yang dipelajari ataupun ilmu-ilmu yang dicakupi oleh SPM, ilmu akademik. Yang kedua, kita ada ilmu ataupun bahagian turas, ilmu yang bahagian turas. Jadi mana-mana disiplin ilmu, sama ada akademik atau turas, sama ada, kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, ilmu itu terbahagi kepada ulum aqliyah, ilmu aqliyah kan. Kalau kita tengok konteks yang lebih luas, al-ulum kan, warna hitam lah. Al-ulum ada al-aqliyah, ilmu aqliyah, dan ilmu an-naqliyah. Ilmu aqliyah ni ialah ilmu-ilmu yang sumbernya akal. Seperti logik, falsafah, matematik kan, fizik. Itu ulum aqliyah. Manakala ulum naqliyah ni ilmu-ilmu yang kita wariskan, yang kita dapati bukan bersumberkan daripada pure akal, tetapi ada unsur-unsur kebudayaan, ada unsur-unsur adat. Contohnya, kalau dalam konteks agama Islam, kita ada ulum Al-Quran, ulum hadis. Ulum Al-Quran, ulum hadis, ilmu lughah naqliyah kan, ilmu naqliyah, kerana kita wariskan
kaedah-kaedah bahasa itu kita wariskan. Bukan kita cipta, bukan kita reka, tapi diwariskan daripada lisan ke lisan, daripada generasi ke generasi. Jadi sama ada ulum itu aqliyah atau naqliyah, sama ada akademik atau turas, setiap disiplin ilmu itu mesti mengandungi 10 prinsip asas. Setiap disiplin ilmu itu mesti mempunyai 10 prinsip asas yang kita sebut sebagai al-mabadi al-ashrah. Al-mabadi al-ashrah, 10 prinsip asas. Jadi mana-mana bidang ilmu yang sudah establish, sudah kukuh, sudah tertulis, ada ahli-ahlinya, ada kaedah-kaedahnya, maka dia akan memiliki 10 prinsip asas. Tidak kira sama ada ulum itu ilmu yang kita nisbahkan kepada agama, ilmu agama, ataupun ilmu yang kita nisbahkan kepada dunia, ilmu dunia contohnya. Walaupun pembahagian begitu itu tidaklah begitu strict, tidaklah begitu strict ni. Contohnya ada ilmu agama tapi faedahnya keduniaan. Faedahnya juga ada di dunia kan. Ada ilmu dunia, faedahnya untuk agama kan, seperti contohnya ilmu pembinaan ataupun astronomi kan, kaji ilmu yang mengkaji tentang objek samawi, objek-objek di langit. Itu ulum yang kita katakan ilmu dunia, tetapi faedahnya juga ada kepada agama. Contohnya kita dapat tahu masuk bulan baru kan, bilakah tarikh Ramadan, hari raya, dan tarikh-tarikh penting dalam Islam. Ada juga ilmu-ilmu yang agama tapi faedahnya bersifat keduniaan, seperti ilmu fiqh kan. Ilmu fiqh itu kita katakan dia ilmu ulum ad-diniyah, ilmu agama, tetapi faedahnya mencakupi perbuatan hamba di dunia. Jadi mana-mana disiplin ilmu mesti mempunyai al-mabadi al-ashrah. Apa itu mabadi ashrah? 10 prinsip ataupun dasar. 10 prinsip asas ataupun dasar. 10 prinsip asas ataupun dasar. Semua disiplin, tak kisah. Matematik, bahasa Melayu, bahasa Arab, akidah, saraf, nahwu kan. Balaghah, logik, mantik, semua memiliki 10 prinsip asas. Dan 10 prinsip asas itu terangkum dalam 3 bait syair. 10 prinsip asas ini terangkum dalam 3 bait syair yang akan saya paparkan di sini. Innamaba, saya tulis, di kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u sum mathamarah. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Ini pelajar kena tulis Pelajar mesti tulis. Wal ismu al istimdadu hukmus syari'u. Masailu wal ba'du
bil ba'd iktafa wa man dara jami'a haza asyarafa. Tamat. 3 rangkap ataupun 3 bait syair ini telah merangkumi 10 prinsip asas di atas. Letak baris. Inna maba di kulli fan nin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma ath-thamarah. Innama badi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma ath-thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu listimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du masailu sekadar masailu wal ba'du. Silap aja. Masailu wal ba'du. Ba'du situ. Wal ba'du bil ba'di. Ba'di iktafa wa man dara al-jami'a haza syarafa. Innama badi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu listimdadu hukmu syari'u masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Syair ini telah menyebutkan bahawa inna ni sesungguhnya mabadi ni prinsip asas. Inna sesungguhnya mabadi prinsip asas kulli fannin setiap disiplin ilmu. Setiap fannin disiplin ilmu. Fan ni ialah disiplin ilmu. Asyrah ada 10. Asyrah ni 10. Setiap prinsip sesungguhnya prinsip atau dasar-dasar setiap disiplin ilmu ada 10. Yang pertama al-haddu, yang pertama. Yang kedua al-haddu ialah definisi. Yang kedua al-mawdu'. Al-mawdu' ni ialah subjek kajian. Summa thamarah, yang ketiga thamarah. Thamarah ni hasil belajar apa akan kita dapat ataupun faedah belajar ilmu. Faedah belajar matematik apa? Hasil belajar bahasa Melayu apa? Wa fadluhu, kelebihan. Wa nisbatun ni hubungan sesuatu ilmu dengan ilmu yang lain. Wal wadi' ni penyusun. Siapa orang pertama yang menyusun ilmu ini? Wal ismu, nama ilmu yang akan kita belajar. Selain daripada matematik, apakah namanya? Contohnya, selain daripada tata bahasa, ada tak nama lain? Wal istimdad ni sumber. Di mana ilmu ni ambil kan? Ilmu ni ambil dari mana? Hukmu syari', hukum belajar ilmu ni. Ada berapa? Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masailu. Masalah yang dibahas dalam ilmu ini ada 10. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Wal ba'du bil ba'di ni maksudnya kalau tahu sebahagian, kalau kita tak tahu 10, kita tahu 2 atau 3 sahaja, disebut wal ba'du bil ba'di. Kalau tahu sebahagian, iktafa sudah cukup, okey sahaja, tidak ada masalah.
Wa man daral jami'a, tetapi sesiapa yang dara ni, kalau kita belajar hadis, ada hadis riwayah, hadis dirayah. Ni dirayah lah. Dirayah ni apa dia? Dara ni ialah sesiapa yang memahami. Dara ni memahami al-jami', memahami semua 10. Al-jami' ni keseluruhan. Maksudnya siapa yang tahu semua, haza ni akan dapat mencapai. Syarafa ni apa? Syarafa ni mulia. Siapa tahu sebahagian, tidak ada masalah. Tetapi kalau tahu semua prinsip dasar setiap disiplin ilmu, haza syarafa, dia akan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan.